Selamat pagi, kami akan menerangkan bab 10 yang bertajuk Penerokaan Angkasa Lepas. Di sini kita akan mempelajari tentang perkembangan dalam astronomi dan perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. 10.1 Perkembangan dalam astronomi. Ini tentang sejarah model sistem surya. Habis yang pertama yaitu Ptolemy, seorang astronomi, astrologi dan geografi Yunani. Beliau telah membina model geosentrik dengan bumi pada pusat dan orbit yang membulat. Geo bermaksud bumi, sentrik bermaksud berpusat. Bumi berpusat, geosentrik. Bumi berkeadaan pegun dan semua objek seperti matahari dan planet yang lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Kedua, Copernicus, ahli astronomi, matematik, ekonomi, dan doktor Poland. Beliau membina model heliosentrik dengan matahari pada pusat dan orbit yang membulat. Helio bermaksud matahari, sentrik pula bermaksud berpusat. Matahari berpusat dan heliosentrik. Matahari, bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Akhir sekali yaitu Kepler, ahli astronomi, matematik, dan astrologi Jerman. Dia sudah mengubah suai model heliosentrik, yaitu penciptaan Copernicus, dengan matahari pada titik fokus sepenuhnya dan orbit elips planet mengikut hukum Kepler. Dan itu saja yang kamu akan pelajari 10.1. Sekarang pula mari kita bahas tentang perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Ia bermula pada tahun 1957. Pada tahun yang berikut, satelit yang pertama yang bernama USSR Sputnik telah dilepaskan di angkasa lepas. Kemudian pada tahun 1909, teleskop pertama digunakan dalam bidang astronomi oleh Galileo Galilei. Abad ke-11, China juga mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. Seterusnya, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1961, manusia pertama di orbit yaitu Yuri Gagarin. Beliau menggunakan USSR Vostok 1. Dan tidak lama kemudian, pada tahun 1969, manusia pertama menjejak kaki di bulan. Beliau bernama Neil Armstrong dengan menaiki roket US Apollo 11. Next, 1981, penerbangan pertama kali kapal angkasa lepas ulang-alik yaitu US di Columbia. 1989, penerbangan pertama ke Neptune, US Voyager 2. 1990, US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble dari kapal angkasa ulang-alik Discovery. 1996, satelit Malaysia yaitu Miasat 1 dan 2 dilancarkan. Pada tahun 2000, microsatelit Malaysia yang pertama yaitu TUSat 1 dilancarkan. Pada 2002, Agensi Angkasa Negara telah ditubuhkan dan yang akhir 2011 stesen angkasa antarabangsa telah siap dibina dengan lengkap. Kita akan mempelajari tentang aplikasi dalam teknologi penerokan angkasa lepas dan kepentingannya. Yang pertama yaitu perkembangan teleskop yang berkaitan dengan penerokan angkasa lepas. Ia bermula dengan teknologi yang bernama sextant astronomy. Ia digunakan untuk mengukur altitud bintang. Selepas itu, teleskop Galileo. Ia menjadi alat astronomi yang paling banyak digunakan. Next, ia berkembang lagi menjadi teleskop angkasa Hubble. Teknologi ini diletakkan dalam ruangan orbit 600 km dari permukaan bumi. Selain itu, ialah teleskop angkasa Spitzer. Teleskop ini boleh mengesan aktiviti dalam angkasa lepas yang berjarak sangat jauh. Akhir sekali, selain daripada jenis optik, teleskop radio juga digunakan untuk mengesan gelombang dari angkasa lepas. Seterusnya kita akan mempelajari tentang roket. Roket ini digunakan secara luas dalam penerokan angkasa lepas. Roket ini berfungsi apabila bahan api di dalam roket terbakar dan ia akan membebaskan gas yang panas pada kelajuan yang tinggi melalui
bagian bawah roket tersebut. Seterusnya yaitu satelit. Satelit yang pertama bernama Sputnik 1, ia dihantar ke angkasa lepas pada tahun 1967. Terdapat sekitar 9.900 satelit aktif mengorbit bumi dan kebanyakannya berada di Amerika Serikat yang memiliki jumlah satelit dengan lebih 2.900 satelit aktif. Seterusnya, keluar angkasa atau probe angkasa. Kapal ini boleh mengumpulkan maklumat dan menghantarnya kembali ke bumi. Keluar angkasa tidak seperti satelit, karena ia tidak mengorbit bumi tetapi ia bergerak jauh di dalam dan di luar sistem surya. Keluar angkasa membawa kamera dan peralatan penderiaan jauh serta pemancar dan penerima radio supaya dapat berkomunikasi dengan ahli sains di bumi. Penderiaan jauh alat yang boleh mengumpul dan merekod maklumat dari jauh. Di Malaysia, satelit seperti Tiong SAT-1 menerima dan menghantar data dari objek di permukaan bumi. Data ini kemudiannya dihantar ke stasiun misi kawalan MCSG di Bangi, Selangor untuk digunakan dalam pelbagai bidang. Contohnya untuk pertanian, untuk kenal pasti kawasan tanaman. Selain itu, geologi untuk cari mineral, akhir sekali perikanan ikan untuk menentukan kawasan tangkapan ikan. Maklumat ini membantu dalam membuat peta dan mengesan kawasan penting seperti kawasan pertanian dan pembalakan. Terima kasih untuk itu sahaja untuk bab 10 dan secara ringkasnya perkembangan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa telah membolehkan kita memahami lebih mendalam tentang alam semesta.